Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Wani. Malam ini kita akan terus berbicara tentang isu buli. Bagaimana masyarakat perlu bertekad untuk menjadikan noktah ataupun menghentikan gejala buli di kalangan para pelajar, sama ada di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah hinggalah ke pusat pengajian tinggi. Kerana isu yang terbaru ataupun kes yang terbaru melibatkan sekolah berasma penuh di Negeri Sembilan amat menduka citakan kerana melibatkan begitu ramai mereka yang terlibat dengan pembuli, dan begitu ramai yang dilibatkan untuk dijadikan alat untuk membuli. Jadi ini dikesalkan oleh ramai masyarakat, termasuk ibu bapa yang terlibat apabila pihak sekolah seolah-olah ingin menutup kes buli yang berlaku di surau sekolah berkenaan dan tidak dilaporkan kepada ibu bapa yang terlibat, dan akhirnya anak-anak ini terpaksa menelefon ibu bapa mereka dan penjaga mereka, menyebabkan rasa ataupun kesal di kalangan ibu bapa perkara ini tidak dirujuk ataupun tidak dilaporkan oleh pihak warden asrama ataupun pihak pentadbiran sekolah asrama penuh berkenaan. Ini bukan perkara baru, sesuatu yang amat dikesalkan. Saban hari, saban minggu, saban bulan kita mendengar dari laporan pihak media dan juga di paparan sosial media ada saja kes-kes buli, sama ada di kalangan pelajar wanita, di kalangan pelajar lelaki, di kalangan kanak-kanak sendiri yang meminta wang di kalangan rakan sebaya mereka. Jadi apakah yang tidak kena dalam kita menangani isu buli? Semalam kami sudah pun menemubual Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal, pakar undang-undang, Profesor Undang-Undang Kanak-Kanak, Keluarga dan juga Wanita, mantan Pusuruhjaya Kanak-Kanak Suhakam. Beliau mengatakan segala aspek undang-undang dan juga komitmen Kementerian Pendidikan sudah pun sedia ada, sudah boleh diikuti oleh semua pentadbiran sekolah ataupun institusi pengajian di seluruh negara. Tetapi isu ini masih berlarutan, mungkin lebih kompleks sifatnya pada hari ini dengan adanya peranti handphone dan juga sosial media yang menyebabkan ia mudah menjadi viral ataupun tular apabila berlaku, sama ada di peringkat asrama, sekolah ataupun di pusat pengajian sekolah agama seperti tahfiz dan sebagainya. Jadi Profesor Dr. Rozmi Ismail, Timbalan Dekan Siswaza Fakulti Sains Sosial dan juga Kemanusiaan FSSK dari Universiti Kebangsaan Malaysia, yang memang kepakarannya tentang psikologi remaja dan juga anak muda termasuk pelajar, sentiasa membuat kajian tentang ini sejak sekian lama, sudah pun bersedia di talian Google Meet pada malam ini. Assalamualaikum Prof, apa khabar? Selamat Hari Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik, Tuan Haji Nazri. Terima kasih Prof. Ya, terima kasih kerana kesudian kita untuk berbicara tentang isu yang mungkin sudah pun lama menjadi bahan ataupun bidang kajian Prof di Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga di peringkat pengajian tinggi. Tetapi dengan kes yang terkini di sekolah menengah kebangsaan agama, sekolah yang established, sekolah yang mengeluarkan begitu ramai pelajar-pelajar yang hebat dalam bidang akademik, tetapi masih juga terlibat dengan begitu ramai. Mungkin ini bukan kes yang pertama, tetapi mungkin sudah ada kes yang dikatakan berlaku sebelum ini. Tetapi mungkin reaksi awal Prof. Dr. Rozmi dengan peningkatan kes buli dalam masa apabila sekolah sudah pun dibuka, institusi pendidikan sudah pun dibenarkan kembali secara fizikal. Alright, okay, Tuan Haji. Saya secara personal melihat isu ini adalah isu basi sepatutnya. Maknanya isu basi ni orang tak lalu dah, tetapi nampak gaya dia berulangan, seperti juga putaran kehidupan. Dia sering berlaku kejadian-kejadian yang kita tidak rasa dah luput ataupun sudah tidak penting, tiba-tiba muncul balik. Jadi saya rasa puncanya adalah mungkin dari segi sistem yang kita ada sendiri, mungkin kita kena ubah sehingga benda ni orang kata macam tenggelam timbul begitu. Jadi kita tak nak benda ni akan datang muncul lagi. Jadi saya rasa sudah tiba masanya, this is a calling ataupun mungkin panggilan untuk kita, dan kita sepatutnya menjadikan kes-kes yang lepas, mana yang kita lihat dalam sejarah kita beberapa tahun lepas, berlaku di tentera, di kamp tentera ataupun di asrama tentera, dan berlaku juga di beberapa asrama sekolah sebelum ni, dan sampai ke peringkat kematian dan sebagainya, kecederaan yang parah. Dan I think it should be the lesson learned
apa yang telah berlaku itu sebagai lesson learned, tapi rupanya kita tidak belajar, kita tidak mengambil pengajaran rupanya, Tuan Haji. Ya, bagi Prof. Dr. Rozmi melihat isu ni dari aspek psikologi dan juga emosi anak muda, kerana kita pastinya mereka mempunyai masa depan yang begitu luas, masa depan yang begitu ataupun dapat ditentukan jika mereka tidak terlibat dengan kes-kes jovana ataupun gangsterism, termasuk isu berkaitan ragging dan juga bully ini. Mengapa ia perlu menjadi satu tekad masyarakat, komuniti, pemegang taruh, semua pihak, bukan hanya kita bergantung kepada pihak sekolah, pihak asrama ataupun Kementerian Pendidikan, tetapi tekad kita supaya kita kata tidak kepada ragging ataupun bully ini? Ya, Tuan Haji, ya, pada semua penonton yang mungkin mengikuti program ini, saya rasa dia terlalu banyak faktor yang mendorong kepada keterlibatan ataupun punca kepada bully ini. Tapi yang saya nampak trend masa kini, dia lebih kepada corak yang berlainan jika kita bandingkan pada masa dahulu. Ya. Pada masa dahulu lebih kepada bully dalam konteks fizikal, tetapi sekarang ini kita nampak dengan adanya perkembangan IT dan sebagainya, gadget, sosial media dan sebagainya, dia lebih impaknya lebih besar dan skopnya lebih besar. Itu mungkin dalam bentuk yang lebih complicated dan menjurus kepada faktor psikologi, bukan saja faktor fizikal. Kita nampak patah, cedera, bengkak dan sebagainya, tetapi impak dari segi psikologi itu sebenarnya lebih parah, dan mana kita tidak dapat ukur secara mata kasar. Benda itu berlaku secara dalaman dan dia boleh berimpak kepada seseorang itu dalam konteks mengalami depression, mengalami anxiety, kebimbangan, ketakutan dan sebagainya. Itu yang paling penting sekali. Jadi kita nampak keadaannya lebih kompleks, Tuan Haji, bandingkan dengan pada masa yang lalu. Okey, kalau kita boleh rujuk pada kes yang terkini di sekolah menengah agama berasrama penuh ini, dikatakan pelajar-pelajar ini seolah-olah ada tekad revenge ataupun ingin membalas dendam kerana selama 2 tahun mereka tidak bersemuka dengan pelajar-pelajar junior ataupun pelajar-pelajar freshie yang memasuki asrama, dan semena-mena apabila dibenarkan untuk secara fizikal dan berada di asrama, mereka seolah-olah ingin mengambil ruang untuk membalas dendam ataupun backdated lah, kerana dahulu tak sempat lagi nak suai kenal dengan ragging ataupun bully, tetapi seolah-olah kenapa pula perlu ada backdated untuk dilakukan bully ini? Nampaknya kesan pandemik itu memberi kesan juga pada psikologi senior, katanya pelajar tingkatan 4. Tetapi mengapa kita perlu melayan situasi-situasi yang amat dangkal ini di kalangan remaja kita? Ya, Tuan Haji dan para pendengar dan peserta yang terlibat. Saya rasa kalau kita lihat dalam konteks berlaku di sekolah agama tersebut, kita dapati terdapat banyak faktor atau multi-factor yang terlibat. Misalnya saya rasa tidak disebabkan oleh dendam kerana tidak sempat berjumpa itu saja, Tuan Haji. Saya rasa mungkin banyak faktor, antaranya mungkin ada perselisihan faham yang telah berlaku. Ini pengalaman saya mengendalikan budak-budak nakal ini. Antara sebabnya adalah kehilangan barang, misalnya telefon dicuri, baju pakaian hilang, peralatan sekolah hilang dan sebagainya. Dia akan berlaku tuduh-menuduh antara kumpulan-kumpulan tertentu. Biasanya kita ada suspek yang kita jangka melakukan kerja-kerja itu, maka akan berlaku perselisihan faham antara kumpulan, misalnya antara junior dengan senior. Dan apabila berlaku perkara ini, dia tidak boleh melakukan pembalasan pada masa tersebut mungkin. Oleh kerana COVID dan sebagainya, kerana tidak ada peluang untuk bertemu, maka mereka menyimpan dendam tersebut untuk membalas balik perasaan mereka, melepaskan perasaan mereka kepada apa yang disangkakan sebagai suspek itu. Tapi mungkin juga tidak berlaku benda itu, mungkin disebabkan oleh faktor lain. Yang saya rasa faktor itu mungkin daripada faktor family, faktor keluarga dan faktor persetaraan sosial yang berlaku dalam masyarakat kita. Misalnya ibu bapa juga mengalami masalah hubungan suami isteri, berlaku proses orang kata sentiasa dalam keadaan panas, tengking-menengking dalam keluarga, sentiasa bergaduh, tambah pula dengan
keadaan sosioekonomi yang tidak stabil dan membina kanak-kanak daripada kanak-kanak yang menjadi remaja yang tidak seimbang perkembangan psikologinya, akhirnya dia ada sifat-sifat yang saya kata negatif tadi, sifat-sifat yang dianggap sebagai racun yang wujud dalam jiwa mereka, dan mereka akan melihat orang lain ini sebagai pusat untuk dilepaskan perasaan mereka. Okey, dari kajian dan juga pemantauan Prof. Rosmi dengan anak-anak bermasalah ini, adakah kita boleh menjangkakan indikator ataupun tingkah laku yang boleh kita cerap sejak awal lagi, sama ada di kalangan ibu bapa ataupun guru kaunselor di sekolah ataupun pihak warden? Kita tahu kerana ramainya pelajar di asrama, mungkin nisbahnya tidak mencukupi untuk diberikan perhatian oleh semua warden ataupun guru asrama, termasuk juga guru kelas. Tetapi adakah kita boleh dapat jejak lebih awal ataupun kesan lebih awal pelajar-pelajar yang ada potensi, mungkin mereka ada masalah di keluarga mereka dengan isu yang Prof katakan tadi, tetapi apabila mereka memasuki asrama, mereka seolah-olah ingin menunjukkan rasa tidak puas hati dengan apa yang berlaku di rumah, dan mereka mengambil jalan mudah apabila berada dengan rakan sebaya yang ramai dan dominan, itu menyebabkan mereka mudah terjebak untuk melakukan aksi buli. Ya, saya setuju. Dia tidak berlaku secara tiba-tiba. Dia ada beberapa faktor lain yang boleh membantu. Misalnya kata dia sudah ada isu, ada masalah di rumah, kemudian masalah itu akan dibawa ke sekolah. Dan saya rasa pihak sekolah atau pihak asrama perlu membuat screening proses. Bukan hanya melihat dalam konteks akademik, oh budak ni pelajar berapa A, 8A, 7A, 12A dan sebagainya. Tetapi juga kena melihat dalam konteks sasiah dan juga latar belakang keluarga mereka. Mungkin mereka bagus, dari segi ekonomi bagus, datang daripada keluarga yang kita kata kaya, yang tidak masalah. Tetapi mungkin mereka menghadapi masalah lain, misalnya masalah sosial, tidak boleh dicabar. Mungkin ada masalah dari segi kepimpinan, nak jadi pemimpin tetapi tidak ada yang melantik. Guru tidak mengambil kisah pada mereka, guru kaunselor tidak mengambil kisah pada mereka, rakan-rakan tidak mengambil kisah, dan akhirnya dia ada satu sifat tidak suka, tidak puas hati, dan dia menjadi satu keadaan yang kita kata ball of psychological problem tu, satu bola masalah psikologi tu, ya. Dia akan wujud dalam diri dia tu, ya. Dan bola ini akan sentiasa bergerak-gerak ataupun muncul dalam jiwanya, dan akhirnya mereka akan mencari mangsa yang kita anggap sebagai inferior, sebab dia ada dua kategori, satu superior, satu inferior. Yang superior ni biasanya orang rasa dia hebat, dia lebih dan sebagainya, tetapi dia tidak diiktiraf oleh masyarakat, mungkin kerana dia tidak ada karakter untuk jadi pemimpin, tetapi dia terpaksa menggunakan jalan ini untuk melantik dirinya sebagai orang yang berkuasa dengan mencari mangsa-mangsa yang lebih lemah, iaitu mungkin yang lebih kecil, yang lebih junior daripada mereka. Jadi saya tidak menolak, memang terdapat faktor-faktor luar yang mendorong kepada benda ni. Dia tidak hanya datang secara tiba-tiba begitu. Dia ada faktor sosial, faktor ekonomi, faktor ibu bapa, faktor komuniti dan faktor budaya, itu bergabung sekali di situ. Dr. Rosmi, kita masih kata pun mengimbau kes yang melanda Allahyarham Zulfarhan Osman Zulkarnain, pelajar di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, yang menyebabkan beliau terkorban akibat dibuli oleh rakan sebaya yang amat menyentuh masyarakat keseluruhannya. Dan ketika itu kita lihat rakyat kita ada konflik, ada yang bersimpati pastinya dengan kematian Zulfarhan, tetapi ada juga yang rasa tidak marah dengan mangsa yang membuli ataupun mereka yang menjadi pembuli, menyebabkan seolah-olah kita rasa merestuilah di kalangan ahli keluarga yang dapat lepas ataupun tidak terlibat dengan kes jenayah tersebut. Jadi di mana kita perlu ada titik tengah ataupun rasa empati apabila kes buli ini dilaporkan, dan kita perlu bersikap objektif dalam hal ini supaya masyarakat perlu adil kepada jenayah buli ini.
Saya rasa masyarakat tidak boleh membuat judgement secara umum gitu kan. Maksudnya kita menyokong ini, kita Betul. menentang kumpulan ini. Saya rasa itu adalah suatu benda yang tidak adil. Sepatutnya kita serahkan kepada pihak yang berkuasa untuk menentukan punca siapa yang bersalah. Jadi saya rasa masyarakat perlu lebih bijak untuk membuat penilaian dalam konteks ini, terutamanya untuk membuat keputusan. Kerana mungkin dia tidak berlaku kepada anaknya. Betul. Kan? Ya. Kalau benda ini berlaku pada anaknya dan sehingga anaknya itu meninggal, saya rasa ceritanya akan berlainan. Berbeza. Ya. Okey, Dr. Rosmi, adakah dengan prosedur dan juga tata kelola, tata cara untuk mengendalikan kes buli di sekolah ini tidak memadai dengan perkembangan semasa ataupun terlampau banyak kataupun birokrasi yang menyebabkan sukar tindakan ingin diambil oleh pihak tertentu apabila kes buli dilaporkan di sekolah? Saya rasa dalam konteks ini sudah banyak kajian dilakukan berkenaan dengan buli dan sudah ada pun satu panduan pengurusan menangani buli di sekolah yang telah dikeluarkan oleh pihak KPM. Ya. Jadi tidak ada isu dari segi tidak ada orang kata panduan, tidak ada SOP. Memang sudah ada SOP. SOP apa yang perlu dilakukan oleh pelajar apabila masuk ke asrama, apa peranan guru, apa peranan warden, semua itu sudah ada. Cumanya sekarang ini kita tidak tahu apa sebab sehingga panduan tersebut tidak diikuti ataupun apa masalah yang berlaku sebenarnya dalam konteks seperti yang Tuan Haji katakan tadi, ada masalah red tape atau masalah isu-isu berkaitan dengan pengurusan yang tidak begitu cekap mungkin dalam menangani isu ini. Jadi ini saya rasa kalau berlaku di sebuah sekolah, sepatutnya saya rasa sekolah tersebut perlu disalahkan dari segi kecuaian dalam menguruskan pelajar. Sepatutnya kalau di penjara, Tuan Haji, Ya. Kalau misalnya kita berlaku pergaduhan di kalangan banduan ataupun banduan lari daripada penjara, agensi tersebut ataupun pihak berkuasa di pusat tersebut akan dipersalahkan, mungkin akan dikenakan tindakan tata tertib kerana cuai dalam menguruskan tugas mereka. Jadi saya rasa kita boleh memberi keadaan yang lebih mengenakan keadaan yang lebih kurang sama, iaitu mengenakan cas sebagai cuai menguruskan pelajar sekiranya wujud kes buli di sekolah mereka. Kerana mereka, saya bukan nak menyalahkan guru ataupun pengetua sekolah, tetapi saya nak memberi kesedaran kepada mereka supaya mereka mengambil tanggungjawab bermula daripada bawah sampai ke atas bahawa isu ini patut ditangani oleh mereka sebelum dia menjadi lebih teruk sehingga berlakulah kes-kes begini. Prof. Dr. Rosmi, dari pengalaman Prof sendiri berinteraksi dengan pihak guru, pihak ibu bapa dan juga pelajar itu sendiri, ada kecenderungan di kalangan pentadbiran sekolah ingin menutup kes-kes buli kerana mereka takut reputasi prestasi sekolah mereka tercalar, kerana mereka ingin jaga dari aspek akademik semata-mata ataupun sekolah itu bebas daripada masalah disiplin. Kalau ada pun, mereka akan menyalahkan ibu bapa, silakan keluarkan anak anda dari sekolah ini supaya yang lain-lain itu tidak ataupun terpengaruh dengan isu disiplin dan sebagainya. Cepat menyalahkan pelajar, cepat menyalahkan ibu bapa, sedangkan isunya tidak diselesaikan. Jadi adakah kecenderungan itu ataupun cara menangani isu disiplin termasuk buli ini masih dominan di kalangan pentadbiran sekolah ataupun ada kes-kes yang mungkin Prof boleh kongsikan secara terbukanya, kalau pengetua terbuka, pihak guru besar terbuka, sekolah itu akan hebat? Saya rasa kita kena bersifat terbuka dalam kata ini. Saya kadang-kadang saya bersalah, Tuan Haji, dan penonton, bahawa saya tidak menolak hakikat bahawa apa yang disebut oleh Tuan Haji itu adalah betul. Tetapi bukan semuanya, bukan semua sekolah begitu. Tapi memang wujud begitu. Ini saya nak reveal satu cerita yang saya alami sendiri sewaktu saya mengendalikan kajian berkenaan dengan penagihan dadah di kalangan remaja di sekolah. Memang sekolah cuba nak menutup pelajar-pelajar mereka yang dengan dadah, sehingga apabila kita buat kajian kosong, tidak ada pelajar yang terlibat dengan dadah. Padahal rekod daripada KPM sendiri menyebut bahawa sekolah A, sekolah tertentu yang tertentu tersebut itu memang ada kes. Banyak kes dadah di sekolah tersebut, tetapi apabila kita pergi
guru-guru yang terlibat cuba menjaga reputasi sekolah. Jadi saya rasa sampai bila kita nak menutup benda yang sudah pasti, benda yang tidak tidak berguna. Lebih baik kita reveal, kita atasi masalah itu. Sebab pada saya isu bullying adalah satu isu yang boleh kita atasi. Dia sepatutnya prevent. Bukan nak cure. Cure ni benda yang tak boleh nak buat apa dah. Ya, benda dah terlambat. Sepatutnya kita prevent. Kita boleh notice daripada awal sifat-sifat pelajar yang masuk ke asrama. Kita boleh buat satu profil. Budak ni macam ini, budak ni macam ni. Kalau boleh kita buat pemerhatian rapat. Kalau boleh dia ni kita biar dulu di rumah dan sebagainya. Itu maksudnya prevent. Kalau dah berlaku, bawa masuk macam-macam, baru nak kaji, baru nak kenal pasti, saya rasa it is too late, terlambat untuk kita membuat sesuatu. Okey, mungkin soalan terakhir saya, Prof. Dr. Rozmi, bergerak ke hadapan kita ingin bertekad semua pemegang taruh di peringkat pendidikan ini dan juga ingin melihat masa depan anak-anak ini terbela dan ada masa depan yang cerah supaya mereka tidak terjebak dengan isu juvana, isu buli dan seumpamanya. Jadi adakah kita perlu ada pendekatan yang lebih agresif, berkata tidak kepada buli dan mengambil semua langkah proaktif untuk mengatasi isu buli ini supaya Prof katakan tadi ini isu dah basi dah, tetapi macam seolah-olah ia tidak ada nokta ataupun tidak ada titik koma. Ia sentiasa berlaku dan lebih kompleks dengan isu buli cyber secara emosi dan secara mental lebih berleluasa pada ketika ini. Ya, saya rasa stakeholders ataupun pihak-pihak berkepentingan, yang paling penting saya rasa ibu bapa di komuniti. Itu yang paling penting. Guru hanya orang kata sebagai berperanan orang tengah ataupun pendidik kepada pelajar, tetapi yang penting yang perlu diambil berat juga adalah stakeholder seperti keluarga dan juga komuniti setempat. Ibu bapa perlu melihat, perlu memahami mereka. Saya secara personal Tuan Haji, anak saya pernah dibuli di sekolah. Saya tahu bila, saya tahu selepas dia masuk universiti, baru dia beritahu pada saya dia pernah dibuli di sekolah. Maknanya 10 tahun dah. Jadi maknanya budak tu tidak cerita pada kita, mungkin ada sebab-sebab tertentu. Jadi sebab itu saya rasa bersalah sebab saya tidak cuba memahami anak saya, saya tidak cuba mendekati anak saya. Kenapa beliau dibuli? Apa sebab? Rupanya baru saya ingat kenapa dia balik dalam keadaan mood yang tidak baik, bagi duit RM10, tak makan, rupanya ada orang yang pau duit dan sebagainya. Jadi baru sekarang kita fikir benda itu dah berlaku. Jadi saya rasa macam seperti menyesali atas kelelahan sini. Jadi saya nak mendorong kepada adik yang mendengar mengikuti program ini supaya dekatilah anak anda. Fahamilah anak anda. Mungkin dia nampak baik di rumah, tetapi mungkin tidak semestinya dia baik di rumah dan dia akan baik juga di sekolah. Mungkin ada yang tidak berapa baik di rumah, mungkin dia baik di sekolah. Jadi saya rasa peranan ibu bapa adalah sangat penting dalam memantau anak-anak kita lah. Terutamanya anak-anak lelaki yang kita rasa di umur 16, 17, 18 adalah critical age. Sangat-sangat kritikal. Mereka akan buat apa saja tanpa berfikir dengan mata. Ya, akhir sekali Prof. Dr. Nur Aziah semalam ada mengatakan assessment kepada pelajar yang berada di sekolah ataupun asrama ini kalau boleh dibuat 2 kali ketika mereka memasuki sekolah menengah pertama kali dan apabila mereka memasuki tingkatan 4 sekali lagi. Kerana itu ada transisi yang benar-benar kritikal untuk anak yang sedang membesar ini. Ya, betul. That's why saya tidak pasti sama ada KPM sudah ada macam sistem. Kalau kita nak masuk universiti, kita ada sistem filing pelajar sebelum masuk ke universiti dari segi akademik, dari segi tasiah. Saya tak sama ada KPM mempunyai sistem sedemikian. Bila ada, saya rasa dia sangat membantu untuk kita memantau. Mungkin perkembangan ini penting untuk sekolah. Dan mungkin ibu bapa tidak tahu, kita perlu engage dengan ibu bapa. Ini dia punya profil anak you macam gini. Macam ini daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 3. So now dia akan masuk tingkatan 4 sampai tingkatan 5. Ada tak perubahan daripada remaja awal kepada remaja pertengahan? Sebab lepas ini dia akan masuk era yang berlainan. Mungkin cara dia approach kawan dia lain, cara dia berinteraksi lain, cara dia bertingkah laku lain, cara dia akan terlibat dengan perkara negatif juga lain. Jadi saya rasa ini perlu di-share di antara pihak sekolah dan juga pihak ibu bapa dan komuniti. Terima kasih Prof. Amat bermanfaat perbincangan kita pada malam ini.
Semoga mereka yang mendengar perbincangan kita dalam agenda Awani malam ini akan cakna dengan isu sekarang supaya tidak kita ingin dengar lagi lah laporan media, laporan di sosial media berkaitan dengan kes-kes buli yang berlaku di institusi asrama dan juga pendidikan kita. Terima kasih Prof. Dr. Rosmi Ismail sekali lagi, Timbalan Dekan Siswaza Fakulti Sains Sosial dan juga Kemanusiaan dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Itu sahaja bersama saya Nazri Kahar malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.